Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan perjuangan kami ialah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah, setakat kali ini telah bantu seramai 2,600 lebih orang macam tu untuk turunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing berkenaan dengan apa tahu? Yang berkenaan apakah jenis makanan yang boleh bantu kita mempercepatkan progres kurus kita. Dan makanan ini pula adalah makanan yang boleh tahan sedap, yang akan membantu kita mempercepatkan lagi progres penurunan berat badan kita tanpa perlu bersusah payah. Begitu ramai sebenarnya orang dia sangkakan kalau nak kurus ni dia kena stres, dia kena tension. Dan hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana sebenarnya boleh kita mempercepatkan lagi progres penurunan berat badan kita dengan mudah. Alright, apa khabar semua yang berada dalam sini? Apa khabar? Hai Puan Hasmah Hasan. Apa khabar Puan Hasmah Hasan? Saya harap Puan Hasmah berada dalam keadaan sihat walafiat. Boleh tak komen yang ada dalam Facebook Live ni? Hai. Hai, siapa tu nak hai dengan saya? Okey, macam ni. Sebenarnya bila kita nak kurus, sekejap saya nak letakkan link dulu. Alright, bila kita nak kurus, kita akan ada beberapa persoalan macam ni. Kan, saya selalu terima persoalan macam ni. Coach, boleh tak sebenarnya saya nak makan durian? Coach, boleh tak sebenarnya kalau kata saya nak makan roti? Roti ni menggemukkan tak? Siapa kat sini yang pernah ada soalan macam tu? Tak kisahlah roti ke durian ke, kadang-kadang kita ada persoalan macam, boleh ke saya nak makan itu, saya nak makan ini? Waalaikumsalam Tuan Nazri, apa khabar? Waalaikumsalam Puan Junaidah, Alhamdulillah hadir. Okay. So, siapa kat sini yang ada persoalan macam tu? Saya nak kurus, boleh tak saya nak makan itu? Boleh tak saya nak makan ini? Boleh tak saya nak makan semua? Waalaikumsalam Tuan Nazri daripada Muar. Okay. Tuan Nazri daripada Muar. Okay. Siapa sini yang ada persoalan macam tu? Tuan Nazri sihat? Semalam kata travel daripada KL ke Muar ke mana Waalaikumsalam Puan Hizayati Aziz aka Puan Intan. Saya nak beritahu kepada anda semua, waalaikumsalam Puan Farhida Ahmad. Lama tak nampak Puan Farhida Ahmad berada dalam kita punya Facebook Live. Saya sekarang ni ditemani oleh ni white coffee yang rasa dia saya tak pernah cuba, saya baru nak first time minum. What if kalau saya beritahu kepada anda semua yang ada dalam Facebook Live ni dan juga yang ada dalam Telegram channel kita ni, sebenarnya kita boleh makan apa sahaja dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Siapa kat sini yang rasa macam teruja kalau nak tahu macam mana sebenarnya kita boleh makan apa sahaja dan masih lagi boleh turunkan berat badan? Assalamualaikum Puan Juliza Johar. Coach sihat dari Kuching. Lepas tu terus ke KL ke Muar. Okey. Sorry. Salah. Salah, Kuching. Wow, saya dah lama tak pergi Kuching. Teruja tak kalau dapat tahu yang kita boleh makan apa sahaja dan masih lagi boleh turunkan berat badan? Right. Waalaikumsalam Puan Ika Ridho. Siapa sini yang rasa teruja, rasa best? Kita boleh makan nasi biryani, nasi minyak. Kalau kat Kuching makan mi kolok. Kalau kat Muar makan mi Bandung Muar. Siapa sini rasa teruja, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana ramai di kalangan student Batak Fitness yang daripada dulunya mempunyai bentuk badan sebegini. Sekejap tunjukkan banyak. Bentuk badan sebegini, mereka rasa kurang keyakinan diri, mereka rasa macam tak seronok dengan bentuk badan mereka. Contohnya seperti ini. Seperti macam ini. Kepada macam ini, dalam tempoh masa beberapa bulan saja dan dia masih lagi boleh makan apa sahaja dengan mudah. Macam mana seorang tu mempunyai bentuk badan sebegini kepada bentuk macam ni, bentuk badan macam ni dalam tempoh masa 2 bulan, 3 bulan dan masih lagi boleh makan apa sahaja. Dulu Puan Samsudiawati mempunyai persoalan macam mana tau? Coach, boleh tak saya nak makan durian ni menggemukkan tak? Makan ini menggemukkan tak? Makan itu menggemukkan tak? Ramai yang ada persoalan macam tu dan saya nak memberitahu dekat sini, kita boleh makan apa sahaja asalkan makanan itu adalah makanan yang halal dan kita insya-Allah boleh kurus walaupun kita makan apa yang kita nak makan.
persoalan dia banyak mana kita nak makan, itu yang kita kena faham dekat sini. Dan sebenarnya lain orang lain dia punya jumlah portion yang kita patut makan. Waalaikumsalam Kak Lin, apa khabar? Okay, portion control tu sangat gila penting. Maksud portion control tu macam mana? Okay, maksud portion control tu macam mana? Contohnya macam saya mempunyai berat badan 85 kilo, kalau tak salah saya. Ketinggian saya 6 kaki, 185 cm macam tu. Okey, saya mempunyai aktiviti mingguan dengan bersenam pada hari-hari tertentu. Okey, saya banyak berjalan naik turun tangga. Contohnya, saya banyak bergerak ke kiri ke kanan. Besok saya akan travel lagi pergi ke PJ sebab saya ada meeting esok. Okey, saya tahu berapa banyak yang saya patut makan mengikut kepada aktiviti seharian saya sepanjang minggu tu. Saya tahu sebabkan saya tahu nak kira dia macam mana. Saya faham macam mana nak kira dan sebagainya. Tapi setengah orang yang mungkin tak berapa nak faham berapa banyak keperluan tenaga dia seminggu, berapa banyak keperluan tenaga dia sehari. So dia fikir macam dia jadi takut-takut, faham tak? Dia jadi takut-takut sebab dia tak faham cara. Dia tak faham berapa banyak yang dia patut makan sehari. Kan? Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan please, tolong share Facebook Live ni. Sekiranya apa yang saya nak sampaikan pada malam ini akan memberi manfaat kepada ramai orang, tekan butang share. Share kepada 10 tempat, 20 tempat. Biar nampak nombor mata tu meningkat kepada 30 malam ni. Saya tak minta banyak lah, 30 je lah. 30 je. Kenapa tau? Sebab lagi ramai orang faham cara ni, insya-Allah lebih mudah untuk kita dapat lebih mudah untuk kita menyelesaikan masalah kita. Macam tu kan. Faham maksud saya? Terima kasih Tuan Nazri. Macam ni macam Tuan Nazri, dia bergerak daripada Kuching ke KLIA pergi ke Muar macam tu. So dia memerlukan tenaga. Macam semalam siapa yang join Facebook Live saya ada tunjuk maksud TDEE. Siapa yang join Facebook Live saya semalam, boleh tak komen saya join? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kalau katakan join saya punya Facebook Live saya semalam. Alright. Dan terima kasih juga yang bagi saya star semalam. Alhamdulillah, saya tak tahu nak guna star untuk apa, tapi tengoklah siapa saya boleh buat. Okay, dia punya point dia macam ni. Tenaga itu adalah satu benda yang ramai orang tak tahu. Dan daripada tenaga tu jugalah Puan Hasmah kata dia join. Terima kasih Puan Hasmah. Kak Asmah. Okay. Daripada tenaga itu jugalah sebenarnya kita boleh makan banyak mana kalau kita tahu. Sebab setiap makanan yang kita makan mempunyai jumlah tenaga yang tertentu. Macam air ni, dia mempunyai tenaga. Dan mengikut saya punya experience, untuk membuat secawan kopi macam ni, dia memerlukan roughly dalam 200 ke 300 kalori. Yang mana saya tahu saya kekurangan kalori dalam 500 kalori pada hari ini. Berdasarkan aktiviti seharian saya guna pakai. Dan juga berdasarkan seminggu yang saya dah melakukan aktiviti. Saya tak bersenam minggu ni sebabkan beraya kot. Gym kalau buka pun saya tak pergilah sebabkan beraya. Dan saya faham yang saya kena makan banyak mana. Hari ni saya kekurangan kalori dan saya berhak untuk minum air banyak ni. Itu contohnya. Dan insya-Allah kalau katakan kita boleh faham benda ni semua, kita masih lagi boleh kawal berat badan kita. So kalaulah katakan ada dekat sini yang mungkin nak tahu, makanan apakah yang sebenarnya kita boleh makan supaya kita boleh senang turunkan berat badan. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Boleh tak share dulu Facebook Live ni dan komen ready. Sekejap, saya nak tengok kejap dekat sini. Dan saya nak share juga something kepada semua yang ada dalam ni. Boleh tak bagi saya love sikit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih yang bagi saya love. Macam ni. Kalaulah kita boleh makan sejenis makanan yang mempunyai fiber yang tinggi. Saya ulang, fiber ataupun serat yang tinggi.
Serat yang tinggi itu ada beberapa kelebihan untuk badan kita. Antaranya dia memudahkan kita rasa kenyang lama. Kedua, dia akan mengawal paras gula dalam darah dan akan mengawal tahap insulin level kita. Ketiga, dia juga akan membantu kita memudahkan kita punya pembuangan air besar. Tiga benda ini cukup untuk bantu kita kawal kita punya berat badan kita dengan mudah. Okey, saya ulang. Boleh tak saya nak tarik saya punya whiteboard balik semula sebabkan saya nampak macam whiteboard ni macam membantu sikit untuk bagi kita faham. Boleh tak saya nak bawa saya punya whiteboard? Sebelum tu saya nak pakai saya punya menalah ni supaya kalau dari jauh pun anda semua boleh dengar. Ready Sekejap saya nak pakai saya punya wireless microphone kejap. Right, tune. Gitu kan, semua ada nampak. Tiba-tiba nampak kita buat macam ni. Saya rasa macam bagus juga kalau katakan saya buat sharing macam ni dengan menggunakan whiteboard kan. So Puan Kak Hasmah Hassan boleh join kita punya Facebook Live. Saya dah letakkan link Facebook Live ni dekat dalam WhatsApp group 3K. Sekejap saya nak pakai kejap-kejap ya. Jangan ke mana-mana. Coba nampak macam rumah tak pernah semenggas, minta ampun. Sekejap, boleh tak komen, dengar tak suara saya? Dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh tak komen dengar? Boleh tak komen dengar kalau dengar suara saya? Ya. Jelas tak suara saya? Itu saya bawa ni, Hamid kau. Nampak tak? Dengar tak? Dengar, Alhamdulillah. Okey, sekarang dengar suara saya. Dengar jelas, Alhamdulillah. Okey. Saya cerita fiber. Saya tulis fiber. Ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah serat. Saya dah jadi makin power lah tulis dalam keadaan terbalik macam ni. Okey, serat. Apakah itu serat? Serat itulah sejenis makanan yang mempunyai fiber yang tinggi. Ataupun mempunyai macam dia punya tekstur makanan tu lain sikit. Contoh saya bagi dua jenis makanan. Pertama, roti. Roti putih. Okey, ni kita boleh nampak. Kita boleh rasa kita pernah makan roti putih Gardenia ataupun apalah semua. Satu lagi roti wholemeal. Brand Gardenia juga yang ada dia punya kan tulisan saya dah bagi macam makin cantik tu ni. Kak Zahara. Boleh tak saya jadi cikgu dengan tulisan macam ni? Tak apa, boleh So, kita pernah rasa roti wholemeal dengan roti putih. Kita juga pernah rasa nasi putih dengan brown rice. Most of us rasa nasi putih dan roti putih itu lebih sedap lagi berbanding dengan roti wholemeal dan juga brown rice. Sebab rasa brown rice dan juga roti wholemeal ni macam rasa tawar-tawar sikit, betul tak? Tawar, rasa macam tak sesedap nasi putih, tak sesedap roti putih, macam tu kan, betul tak? Siapa sini setuju? Boleh tak komen setuju? Boleh tak komen setuju? Siapa sini yang rasa setuju? Makanan ataupun roti putih lebih sedap daripada roti wholemeal. Brown rice, nasi putih lebih sedap daripada brown rice. Setuju kata Puan Zaridah Badarudin. Kak Ros pun kata setuju. Terima kasih. Boleh tak share Facebook Live ni? Dan that's why ramai orang kita tak berapa minat sangat makan makanan berfiber. Okey, macam roti putih ke, macam nasi putih pula, macam brown rice ke, roti wholemeal ke, dan makanan-makanan sewaktu dengannya. Mereka tak berapa nak makan sangat makanan yang ada fiber tinggi. Kita lebih suka lagi pilih makanan yang ada kurang fiber, macam roti putih, macam nasi putih, dan juga makanan-makanan yang berfiber rendah berbanding dengan berfiber tinggi. Sebab roti putih, nasi putih, pertama rasa dia lebih sedap. Keduanya rasa dia lebih fleksibel. Kalau kita letak kuah kari, kuah rendang. Saya pernah makan nasi putih berkuahkan rendang dan brown rice dan berkuahkan rendang. Saya honestly rasa nasi putih tu lebih sedap berbanding dengan brown rice.
normal. Kita semua mempunyai taste bud yang sama. Betul tak? So that's why makanan yang berfiber tinggi ni tak popular sangat. So that's why kita lebih suka makan makanan yang berfiber rendah atau nasi putih, roti putih tu. Normal. Dan that's why juga kita tak terkejut ramai orang Malaysia mempunyai masalah kencing manis, masalah hormon tak stabil, tekanan darah tinggi, depression, anxiety. Kita juga senang dapat gastrik. Kita juga ada masalah kolesterol yang tinggi. Kita juga ada masalah buah pinggang, jantung yang lemah. Dan itu semua berpunca daripada pemakanan yang salah. Yang kita ada masalah metabolic syndrome seperti mana yang saya sebutkan tadi tu, penyakit itu. Kita ada masalah thyroid yang tak best, yang tak berfungsi dengan baik. That's why kita semua kena faham makanan berfiber tinggi sangat gila penting nak mati. Tetapi rasa dia kurang sedap seperti mana kita makan makanan berfiber rendah. Siapa sini faham maksud saya? Terima kasih Puan Sam Suryawati yang dah share Facebook Live ni. Saya sangat appreciate mereka yang share Facebook Live ni sebab ianya really memberi pemahaman yang jelas. Sekiranya you rasa apa yang saya buat ni memberi manfaat kepada ramai orang, tekan butang share please. Lebih ramai orang nampak, lebih ramai orang tahu, lebih senang untuk kita dapat manfaat. Dan saya percaya sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Saya tak nak buat kontes-kontes untuk share terbanyak dapat apa. Sebab saya yakin gila kita semua bukan nakkan sangat hadiah, tapi kita nakkan sedikit pahala yang kita boleh bawa sampai bila-bila. Mana lagi best? Hadiah ke pahala? Terima kasih kepada Puan Sam Suryawati yang tag. Terima kasih kepada yang share. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Nazri. Okay. Now, kita dah tahu makanan berfiber tinggi ni makanan sihat, tetapi rasa dia kurang sedap. Macam mana nak bagi dia sedap? Dan sebenarnya makanan berfiber tinggi itulah makanan yang boleh bantu kita memudahkan progres kita kurus. Macam mana nak bagi fiber ni sedap? Kan? Antaranya nombor satu, kita boleh tambahkan dengan pemanis-pemanis seperti macam madu boleh. Kita boleh tambahkan dengan buah. Kita boleh tambahkan dengan macam apa lagi tak tahulah kan. Saya suka tambah buah. Macam saya punya oats, saya akan tambah buah seperti macam kurma. Kadang-kadang saya tambah dengan raisins, kismis. Saya juga tambah dengan berries untuk jadikan saya punya oats, iaitu sejenis makanan berfiber tinggi itu sedap. Saya akan tambahkan madu. Saya jarang tambah madu sebab saya bukan madu punya orang. Tapi telur garut ni cantik. Telur garut ni memang the best. Okay. So, ataupun kita boleh tambah juga dengan macam kondimen-kondimen. Macam senang cerita sos. Sos apa? Sos cili ke, sos tomato ke, kicap ke. Tapi dengan kuantiti yang terkawal. Right. So, kita boleh jadikan makanan berfiber yang ni lebih sedap. Namun, siapa kat sini yang ada masalah yang saya nak sebutkan ni? Dia tak ada masa untuk prepare makanan berfiber tinggi pada waktu pagi supaya dia dapat makan makanan berfiber tinggi pada waktu pagi, dan dia tak ada masa nak prepare. Nak kena contohlah kan, nak brown rice nak dimasak dulu. Nasi roti wholemeal kena masak telur dulu, kena sapu kena letak sos cili lah. Bermaksud kita perlukan pinggan, kita perlukan sudu, kita perlukan garpu. Macam saya makan oats dengan buah, ataupun saya beli granola je, saya still lagi kena beli mangkuk, letak susu, benda semua, dan saya mencekik. Kadang-kadang kita tak ada masa benda tu. What if kalau katakan saya nak bagi satu solution yang mana, hai Puan Rosyati Yati, what if saya bagi satu solution yang mana, jadikan ni baik-baik, yang mana kita tak perlukan pinggan untuk dapat makan makanan berkhasiat. Kita tak perlukan mangkuk ataupun sudu, garpu, pisau. Kita tak perlukan segala benda tok nenek lah untuk menjadikan makanan berfiber tinggi kita tu untuk kita dapat makan pada waktu pagi. Dan sebenarnya kunci terbesar orang yang nak turunkan berat badan,
dan nak kawal berat badan mereka, nak turunkan paras gula dalam darah mereka, untuk mereka yang ada masalah kencing manis, untuk mereka yang ada masalah depression, hypothyroidism, kolesterol tinggi dan sebagainya. Satu je kunci besar dia, iaitu pada waktu pagi cuba makan makanan berfiber tinggi. Saya dari mula kenal Batek sampai sekarang amalkan brown rice. Dah tak pandai makan beras biasa gitu kan. Terima kasih. Satu benda yang saya dapati boleh membantu kita meningkatkan tahap kesihatan kita, menjadikan progres berat badan kita lebih mudah teratur dan lebih senang dikawal, adalah dengan cara memakan makanan berfiber tinggi pada waktu pagi. Contohnya oats, macam roti wholemeal contohnya. Kita juga boleh makan buah seperti buah apple, makanan buah yang mempunyai GI yang rendah. Bukan GI yang medium tapi GI yang rendah. Macam tadi tu apple, jambu batu. Benda tu semua kita kena potong. Kita kena ada mangkuk, ada pinggan, ada garfu, ada sudu. Kita kena bancuh. Kita kena sediakan segala benda. Dan kita lepas makan, kita kena cuci pula pinggan tu. Siapa sini faham maksud saya? Nak tak saya bagi satu solution? Waalaikumsalam Puan Dila. Okay, saya bagi satu solution yang mana kita tak perlukan benda tu semua. Kita boleh dapat makan makanan berfiber tinggi seawal 2 ke 3 minit je. Dengan mudah, kita boleh simpan makanan berfiber tinggi tu dekat dalam handbag. Kalau ni handbag, okay, ni handbag. Ini katakan saya punya makanan berfiber tinggi tu saya makan. Ngap. Puan, sama saya waktu ini dia Zandra. Saya pun beli masa raya itu. Saya lupa nama dia apa, tapi something sedap lah bau dia. Cerita pasal promote pula kan. Dila Muhammad, want to be individual. Marilah kita. Tadi Puan Dila Muhammad kata nak join kan kita punya live. Mari. Okay. Dia punya siapa sini yang berminat nak tahu macam mana makanan berfiber tinggi tu, makanan yang kita selalu susah nak dapat dan susah nak disiap dan nak dihidangkan tu, kita boleh dapat dekat dalam kita punya handbag, dalam kita punya poket, dalam kita punya memang tempat lah, dalam kita punya laci. Waalaikumsalam Puan Lala Princess. Siapa sini yang berminat atau boleh tak komen atau boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni. Untuk pengetahuan, okay, untuk pengetahuan lah kita ada satu jenis makanan. Okay, mungkin ada yang dah tahu atau mungkin tak tahu. Saya dah tunjuk sikit dia punya rupa bentuk makanan tu macam mana. Okay, rupa bentuk makanan tu macam mana. Saya nak tunjuk ni. Okay, ni antara kita-kita je lah Saya tak nak bagi tahu siapa-siapa kalau boleh. Kita dah ada sejenis makanan ni dan makanan ini kita akan keluarkan insya-Allah pada hujung bulan 5. Hujung bulan. Dalam minggu ke-3 ke minggu ke-4 bulan 5 macam itulah. Okey. Siapa nak tengok kita punya kotak? Kita dah ubah sikit dia punya kotak. Suara slow? Suara slow ke? Okey, lagi kuat. Siapa nak tengok? Boleh tak komen nak tengok? Honestly, benda ni tak siap lagi. InsyaAllah saya akan dapat pada minggu ketiga ke minggu keempat. Kita tengah kumpul mereka yang berminat, yang nak lah. Okay. Siapa nak tengok gambar tu boleh tak komen nak tengok? Yes. Kita dah ubah sikit. Tiba-tiba suara tak jelas. Why? Why tak jelas Sekarang jelas tak suara saya? Okey tak? Okey. Ini kita punya kotak sekarang. Kita punya kotak bentuk macam ni. Kotak dia, nama dia adalah Level Up. Adalah sejenis makanan snack yang berfiber tinggi dan bernutrisi tinggi. Yang menjadi kita punya sumber menjadikan sumber makanan yang sehat pada waktu pagi. Yang akan menjana kita punya tenaga dan boleh membantu kita menjadikan kita lebih bertenaga, lebih kenyang lama, senang untuk kita membuang air besar. Ramai orang ada masalah ni mempermudahkan pembuangan air besar dan menjadikan kita lebih mudah turunkan berat badan. Iaitu dengan cara memakan makanan yang kita nak keluarkan ni, nama dia adalah energy bar, Level Up nama dia. Level up your energy, gitu kan. So that's why insya-Allah kita akan dapat dalam bulan 3 ke bulan 4. Dan untuk mereka yang ada yang dah pre-order, so far alhamdulillah dah ada sebanyak 100 lebih kotak yang telah pun dah ada di-book, dah ada tuan dia, dan dia yang awal ni dia akan dapat hadiah seperti macam mug, skipping rope dan baju dan sebagainya. Kita nak bagi percuma sebagai support kita. Tak sabar nak try. Saya pun tak sabar
Once dah dapat, harga dia akan meningkat sikit sebabkan kita tengah ada promosi pre-order sekarang kalau berminat lah. So that's why saya pun tak sabar-sabar nak keluarkan sebab inilah berdasarkan saya punya survey bersama dengan student Batak Fitness yang selalu struggle pada waktu pagi, susah dia nak dapatkan makanan yang sihat sebabkan terkejar-kejar untuk menyiapkan makanan sihat seperti macam nak kena masak, nak kena goreng telur dulu, nak pergi macam-macam lah kena buat, kena basuh pinggan dulu padahal nak bekerja-kerja, nak pergi kerja dah, nak pergi hantar anak pergi sekolah waktu pagi, macam-macam benda lah, cekadak kan. Cekadak. So kita kadang-kadang kita rasa struggle, kita nak turunkan berat badan tapi masa kita tak berapa nak ada. Jadi kita buat apa? Kita singgah je lah mana-mana, tengok siapa yang jual makanan, so kita main beli je. Dan makanan itu mempunyai fiber yang rendah, mengganggu progres berat badan kita dan memang sedap. Makanan itu berminyak, berkalori tinggi dan akan mengganggu progres berat badan kita. Dan pada waktu yang kita nak timbang berat badan, kita tertanya-tanya, kenapa berat badan saya tak turun-turun? Sesuai energi untuk sports workout tak coach? Sesuai Tuan Nazi. Untuk sports workout tak ada masalah, boleh je. Macam saya, saya pernah beli energy bar. Energy bar dekat market memang sangat gila mahal sebenarnya. Kalau harga dia satu bar saja orang jual berbelas ringgit. Berbelas-belas ringgit. Ada yang sampai 20 ringgit. That's why saya fikir macam why not kalau katakan kita buat energy bar brand Batak Fitness yang jauh lebih macam memudahkan kita untuk dapatkan. Dia macam mana tahu? Saya kan, boleh tak saya nak share sikit? Tentang saya punya sejarah kehidupan. Saya letak ni ke tepi sikit. Sejarah kehidupan, kau rasa? Sekejap, boleh tak komen nak tahu? Okay. Dekat Malaysia, saya compare antara kehidupan saya sekarang dan juga kehidupan saya masa dekat Australia. Masa saya kat Australia, saya perasan orang keliling tu macam kalau nak pergi kerja dia orang naik basikal, jalan kaki, lepas tu pula diorang pastikan diorang makan makanan yang sihat seperti buah, yogurt, diorang ada macam snack macam kekacang. Company sponsor tau benda tu semua. Company sponsor. Company yang kita punya keadaan kehidupan, kita macam kurang dapat privilege ataupun keistimewaan macam tu. Kita pergi keluar, kita makan makanan yang macam sedap-sedap. Saya kenal seorang kawan saya dekat Australia. Dia beritahu saya, dia suka Malaysia. Sebabkan bila dia sampai kat Malaysia, dia orang makan makanan yang sangat gila sedap. Makanan pergi Penang, makan nasi kandar sedap. Even pergi KL pun makan macam-macam sedap. Kan? Semua tempatlah sedap. Yang penting makanan Malaysia memang terkenal sedap dia. Tetapi kesedapan makanan kita membuatkan kita tak sedar adakah makanan ini makanan berfiber tinggi ke rendah. Mat Saleh, diorang dah ada dah benda ni. Daripada sekolah diorang dah belajar dah benda ni semua. Kita tak ada privilege begitu. Mereka faham, oh makanan ini okey, makanan ini tak okey. So diorang makan makanan yang okey sebab nak improve diorang punya kesihatan. Walaupun diorang smoking hari-hari, kadang-kadang smoking diorang 2 kotak, 3 kotak sehari. Saya kenal orang macam tu. Tetapi diorang jaga bab pemakanan. Menyebabkan badan mereka lebih fit, badan mereka lebih segar, badan mereka lebih boleh pakai lama lah. Umur diorang dah 45 tahun pun masih lagi solid. Honestly. Okay? Gitu. Kita tak ada macam tu. That's why saya and then pula makanan yang sihat dekat sana murah-murah. Macam makanan macam buah tu boleh dapat merata-rata dengan harga sen-sen je. Lepas tu pula makanan berfiber tinggi macam energy bar ni, harga dia murah-murah. Orang yang bekerja cleaner pun ataupun yang macam bergaji rendah pun boleh je beli tu berbondong-bondong. Sebab murah. Sampai dekat Malaysia, benda yang sama, harga yang dijual 5 ke 6 kali ganda. Lebih mahal lagi daripada harga yang saya nampak dekat market sebenarnya. I mean dekat Australia. That's why saya fikir macam pertama saya nak bantu mereka yang macam nak menyelesaikan masalah berat badan, especially mereka yang susah nak dapatkan makanan yang sihat pada waktu pagi. Dan kita nak keluarkan sejenis makanan energy bar yang mana kita boleh
kita boleh makan makanan tersebut walaupun kita sedang bawa kereta. Dia makan simple, macam ini yang digibah, buka, ngap, settle. Kenyang, memudahkan proses perlawasan, membantu kita mengawal berat badan kita melalui pemakanan fiber yang tinggi. Betul coach, ada kawan kita mantan ke badan? Mantan ke? Mantan tu apa? X. Boleh tahu bahan energy bar tu. Dan setiap itu tu beranggaran kalori. Okey, cantik. Terima kasih Tuan Nazri. InsyaAllah saya cuba dapatkan sampel energy bar tu minggu depan dan saya akan makan depan you all. Dan jangan marah saya. Okey. Energy bar tu punya... Alamak, tak nampak kat sini pula. Alamak. Kejap saya buka kat sini. Alright, cantik. Tak nampak pula. Kejap bang Sekejap ya, saya buka dekat saya punya laptop. Sebabnya dia lebih... Oh, sorry. Sorry kejap. Saya buka kejap. Saya tak ingat berapa kalori. Tapi kalori ni memang rendah. Okay. Kalori dia rendah. Cukup ngam-ngam soy untuk kita generate tenaga pada waktu pagi. Kalau nak workout pada waktu workout. Maintain. Okay, sorry. Right. Saya tak nampak ni. Ya, saya buka sekejap. Saya punya data kat sini. Okay. Kalori dia adalah 100. Ni bukan ni. Macam bukan je. Ya, sorry. Saya buka balik kat sini. Macam salah je ni. Sekejap Alah, yang penting sekali macam ni. Yang penting sekali dia punya kalori dalam lingkungan 120 kalori satu bar. Dan protein dia dalam 5 gram protein, which is tinggi. Consider tinggi. Fiber dia dalam 4 ke 5 gram, which is memang tinggi. Memang tinggi kita makan dalam 4 ke 5 gram fiber pada waktu pagi. Memang dah cukup untuk bantu kita. Kalau kita makan setiap hari lah 4 ke 5 gram fiber setiap hari, dia akan menyebabkan kita lebih mudah kawal berat badan kita, menjadikan kita kenyang lebih lama. Tak perlu makan macam satu mangkuk fiber. Tak payah sebenarnya. Ataupun satu mangkuk, contohlah macam satu mangkuk oats, tak semestinya ada satu mangkuk punya fiber, tapi satu mangkuk punya oats dia mengandungi dalam 4 ke 5 gram juga fiber, dalam 6 gram macam tu. Untuk energy bar kita ada 4 gram ke 5 gram. Saya tengok berapa, tapi which is quite high untuk sejenis bar. Dan dia ada protein yang tinggi juga, dia membantu kita dapat kawal kita punya selera makan, menjadikan protein itu sebagai kita punya penggantian sel yang bagus. Maksudnya macam dia akan membantu kita punya sel mudah untuk digantikan semula dengan sel yang lebih sihat. Ramai orang tak makan sangat protein tau. So that's why bila kita makan protein yang tinggi dan fiber yang tinggi, dua gabungan tu dia akan menyebabkan kita lebih mudah turunkan berat badan. Dan kita rasa kenyang lama, menyebabkan kita rasa fikiran kita lebih jelas, teratur sebabkan kita tak ada excess of energy yang kita makan. Boleh tak saya nak tanya dekat sini yang biasa tinggal kat Malaysia ni. Kita pernah makan nasi lemak, bihun goreng, nasi itu, nasi ini, roti canai pada waktu pagi. Siapa sebenarnya pernah ataupun selalu makan macam tu? Puan, apa nama? Puan Hasmah Hassan, ada tak pengalaman pada waktu pagi, contohlah makan nasi apa nasi lemak. Pernah tak siapa yang makan nasi lemak pada waktu pagi, dia rasa macam pada jam 11 tengah hari, dia rasa macam mengantuk mengantuk. Katakanlah makan nasi lemak tu pukul 9 pagi. Katakan pukul 9 pagi. Kita rasa macam mengantuk pada jam 11 tengah hari. Kita rasa macam kepala otak kita dapat nak berfikir dengan jelas, macam lembab sikit. Rasa macam nak rehat lah. Faham tak? Akak makan superfood je. Okay. Hai Puan Halimah. Oh, Puan Halimah tadi dekat sini. Okay, hai. Ada tak experience macam tu? Sebab apa? Kita makan makanan yang pertama, makanan berfiber rendah, dan makanan itu perlukan pemprosesan yang sangat intens daripada perut kita. Bila perut kita mencernakan makanan tersebut, tenaga yang ada kat keseluruhan tubuh badan kita tertumpu dekat perut sahaja untuk mencernakan nasi lemak yang kita makan. Sebab nasi lemak tu pertama,
dia ada gabungan banyak benda. Pertama, dia ada nasi. Okay? Dia ada santan. Dia ada juga bahan-bahan lain untuk menjadikan nasi lemak tu sedap yang menyebabkan perut kita rasa terbeban untuk mencernakan makanan tersebut. Dan that's why kita rasa mengantuk pada jam 11 pagi sebabkan keseluruhan tenaga kita termasuk dekat kita punya kepala, kita punya lengan tertumpu kat perut. So that's why kita tidak digalakkan. Lepas makan kita mandi. Sebab bila kita makan, lepas tu kita mandi, badan kita punya tenaga yang terkumpul sepatutnya fokus kepada nak mencernakan badan kita, dia pergi ke tempat lain untuk memanaskan badan kita. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati kan. Sihat ke? Okey. So kita tak digalakkan lepas makan mandi, tak digalakkan. Itu bukan saya cakap, bukan saya punya pengalaman, tapi memang ada dalam hadis kot. So, kalau tak salah saya. Ke sunnah, saya tak pasti. Mungkin yang tahu tu boleh terangkan dekat sini lah. Yang ngantuk gila kan. Kata kami, kata Puan Mimi Suryani, memang mengantuk gila. Kenapa? Sebabkan itulah kita punya hakikat dia. So that's why penting gila untuk kita memilih pertama makanan yang mudah untuk dihadap. Kedua, makanan yang berfiber tinggi. Ketiga, makanan yang berprotein tinggi pada waktu pagi. Dan kebanyakannya makanan-makanan ini perlukan persediaan yang lebih susah. Kita kena adakan pinggan, mangkuk, sudu, garpu, kita kena masak, kita kena buat macam-macam benda. That's why kita keluarkan energy bar. Dalam semua apa yang saya cakap tadi, fiber tinggi, protein tinggi, semua tu, ada dekat dalam energy bar tu dan kita tak perlu masak. Kita tak perlukan pinggan, tak perlukan mangkuk, tak perlukan segala benda. Kita just buka plastik dia dan terus makan. Ngap. Settle. Kita dah supply tenaga secukupnya untuk badan kita untuk bekerja pada hari itu. Tak kisahlah kita kerja apa. Kita duduk rumah jadi suri rumah tangga sebelum masa ke, kita nak masak lepas tu pun perlukan tenaga. Kita nak bekerja, menghadap depan laptop, menghadap bos yang macam-macam benda, menghadap student, nak naik turun tangga 120 kalori tu cukup untuk kita gunakan untuk tu semua. Boleh faham tak maksud saya? So siapa kat sini yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang energy bar ni, boleh klik kat pin komen, join kita punya Telegram channel dan saya akan explain dengan lebih detail lagi apakah yang patut kita buat supaya bila kita makan pada waktu pagi tu dia akan membantu kita. Dan saya akan explain macam mana nak dapatkan energy bar ni, apakah promosi yang kita ada sekarang ni, apakah hadiah yang kita nak bagi kepada mereka yang join kita punya pre-order ni, yang mana kita akan dapat dalam bulan 3 ke bulan 4 macam itulah. So boleh join kita punya Telegram channel, lepas ni saya akan explain apakah caranya, macam mana nak dapatkan energy bar tu. Sebab bagi saya kalaulah energy bar ni ada 5 ke 10 tahun lepas di Malaysia dan dia pula hit the market dengan harga yang berpatutan, InsyaAllah ramai orang tidak ada masalah berat badan sekarang. Sepatut-patutnya secara teori berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat, ramai orang ada masalah ini pada waktu pagi dan kita nampak benda ni sebagai satu peluang untuk kita bantu orang yang ada masalah ni. Ini pula berdasarkan survey saya juga bersama dengan student Batik Fitness. Bukan bulan coach tapi minggu depan. Bukan bulan coach tapi minggu pada minggu ketiga ke minggu keempat bulan 5 ni, bulan ni. Bukan bulan depan. Bulan 5, ni dah bulan 5 dah. So insyaAllah dalam masa 2 minggu lagi ke 3 minggu lagi dapat bulan 3 tu. Minta ampun. Minggu ketiga dan minggu keempat tahun ni, bulan ni. Maksudnya lagi 2 ke 3 minggu lagi kita akan dapat dah energy bar tu. Bukan dapat sebagai sampel, tapi dapat untuk kita distributekan kepada yang dah pre-order. Minta ampun, saya silap tadi tu. Minta ampun, minta maaf. Tahun depan tu jauh lagi tu. So, boleh join kita punya Telegram channel. Kita akan dapat. Minta ampun, minta maaf. Saya adalah manusia biasa. Mungkin sebabkan saya dengar suara anak saya dah tertawa. Sabar nak main dengan diorang. Okay, so boleh join kita punya Telegram channel. Saya letak kat pin komen tu. Yang ada dalam Telegram channel ni macam Puan Hasmah Hassan. Terima kasih. So boleh
Nanti boleh tengok apa yang kita nak explain dekat dalam Telegram channel kita. Macam mana nak dapatkan apakah hadiah-hadiah yang kita nak bagi. Dan saya ada satu benda special, packaging kita dah bertukar. Daripada dulunya mungkin kita tengok kat website ke apa ke semua, okey. Kita akan dah ubah sikit dan dia nampak lebih special khusus untuk you all. Bila korang bawa pergi ke mana-mana, macam ni bentuk dia, kan? Bila bawa pergi ke mana-mana, nampak eksklusif dia. Dan kita akan nampak macam wow. Saya tengok pun dah rasa macam sedapnya. Baru tengok kotak, belum rasa lagi. Rasa dia of course sedap lah sebab saya pernah makan. Memang dia rasa. Dia tak ada sedap macam, ya Allah sedapnya. Pernah makan lagi, tak lah. Sebab dia makanan berfiber tinggi kan. Dia makan just sekadar untuk kita dapatkan tenaga. Tapi rasa dia memang sedap. Sedap gila, sedap tu tak lah. Tapi sedap lah bagi saya. Okay, sedap. Tak ada sedap, ya Allah sedapnya. Wah, tak ada lah macam tu. Tipulah kan. Sedap lah, sedap. Cukup untuk bagi kita rasa macam kenyang sebenarnya. Kalau sedap, bagus tadi boleh promote kau ha kan? InsyaAllah. Memang, bukan kalau, memang sedap. Memang sedap. Tak sabar. Saya pun tak sabar-sabar nak post kepada Puan Hasmah Hassan. Okay? Sedap dari nasi lemak. Saya memang tak makan nasi lemak, so memang lagi sedap daripada nasi lemak lah bagi saya. Tadi, boleh tak saya nak share sikit? Tadi saya pergi ke rumah saudara saya. Dekat Kundang ke Kuang. Macam itulah saya ada pergi sana. Saya lapar, tak makan nasi lagi. Pada waktu lunch, dia serve saya nasi lemak. Saya cakap, sorry kak, saya memang tak makan nasi lemak sejak saya berusia 8 tahun. Saya pernah makan nasi lemak sekali, saya rasa macam dia tak sedap untuk saya makan. Jadi sampai ke sekarang, tak makan nasi lemak dah. Walaupun ada nasi lemak kat depan mata, walaupun that's the only food yang ada dekat depan mata saya sekarang. Bunyi macam belagak, tapi saya cuba untuk tak makan. Sebab saya rasa macam, saya bukan nasi lemak lover lah. Kalau bagi saya kopi, insyaAllah saya minum. Tapi kalau minum lemak saya kurang sikit. So kalau lah katakan, saya pergi ke rumah Puan Samsudiawati ke, pergi rumah Kak Mimi ke, pergi rumah Puan Lala ke, pergi rumah Kak Hasmah Hassan ke, tolong jangan hidangkan saya nasi lemak. Okay? Nasi biryani boleh, nasi putih boleh, brown rice lagi boleh. So, kopi of course boleh. Air kosong okey. Jangan serve saya durian, jangan serve saya nasi lemak. Bukan janganlah, tolong jangan. Minta tolong jangan. Sebab saya memang tak makan. Kalau bagi saya durian, itulah saya masuk dan saya terus keluar buat itu juga. Okey Kak Lin pun jangan bagi saya nasi lemak tau. Saya memang tak makan. Alright, so saya rasa itu daripada saya. Join Telegram channel kita, saya akan explain. Okay, saya akan explain dekat dalam Telegram channel kita tentang energy bar ni, macam mana cara nak dapatkan. InsyaAllah kita akan pada yang mendapatkan energy bar ni, kita akan bagi hadiah sikit sebab itulah tanda you all support Batak Fitness untuk kekal bantu ramai lagi orang untuk turunkan berat badan. Alright, saya rasa itu daripada saya. Terima kasih sebab kalian join Facebook live saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.